السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini kita bertemu lagi menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, dan kita telah masuk pada jilid yang kelima dalam kitab terjemahan pada muka surat 9 ya, muka surat 9, masih lagi awal kitab. Okey. Kita sampai kepada faslun, iaitu fasal. Fakana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi'lu tadawi fi nafsihi. Di antara petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda selalu biasa melakukan pengubatan untuk diri sendiri. Ya. Wal amru bihi liman asabahu maradun min ahlihi wa ashabihi, dan Nabi sallallahu pun menyuruh, kan, sesiapa yang terkena penyakit daripada kalangan keluarganya dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum. Walakin lam yakun min hadihi wala hadi ashabihi, dan tidak pernah ada dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah ada dalam pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum penggunaan ubat-ubat yang al-murakkabah, yakni ubat-ubatan yang diadun, ya, maksudnya adunan campuran berbagai-bagai daripada berbagai-bagai jenis, kita panggil bahan lah, berbagai bahan ubatan lalu dijadikan satu ubat. Tak, Nabi SAW tidak mencampuri ubat-ubatan untuk diubati satu penyakit. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana ubat-ubatan itu maknanya segala tata cara dia, kan, cara mengadunnya, membuatnya, diletakkan dalam sebuah kitab ataupun dalam sebuah buku. Dia tak ada macam tu di zaman Nabi SAW dan juga para sahabat, yang dinamakan sebagai al-aqrabadzin. Yang al-aqrabadzin ni maksudnya sebuah kitab yang ditulis padanya segala jenis ubat-ubatan, segala jenis herba-herba, bahan-bahan untuk dijadikan sebagai ubat-ubat bagi penyakit tertentu, ya, yang mana ia di bawah seliaan pemerintah ataupun kerajaan lah, kan, yang mana kerajaan mengeluarkan cok kesahihan ataupun tashih daripada pihak kerajaan bahawa ia adalah dibenarkan. Itu maksud aqrabadzin. Aqrabadzin maknanya, adapun di zaman Nabi SAW tidak macam tu, kan. Ataupun aqrabadzin ni maksudnya dia ubat yang murakkabah, ubatan yang bercampur berbagai jenis bahan herba, disatukan dia sama ada dalam kapsul ataupun dalam dijadi dalam biji tu, kan, habbah tu, jadi sebiji ubat tadi dimasukkan macam-macam bahan untuk dijadikan ubat bagi satu-satu penyakit. Jadi bahkan balkana ghalibu adwatihim, bahkan kebiasaan ubat Nabi SAW dan para sahabat ni bil mufradat. Mufradat ni maksudnya sejenis saja. Contohnya habatus sauda, kan, ataupun madu lebah, kan. Dia tak campur madu dengan habatus sauda, dia tak campur ini masuk ini tu, tak. Dia maksudnya sama ada madu, sama ada habatus sauda, kan, ataupun kadang-kadang bawang putih ke, halia ke, apa semua, kan. Begitu. Dia tidak murakkabat, dia hanya mufradat. Mufradat ni satu jenis saja. Dia ambil dalam dalam sukatan ataupun ukuran tertentu, kadar tertentu bagi sesuatu penyakit. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh berkurangan. Macam kita lah, orang Melayu kita ada ubat-ubat tradisional yang kita gunakan, yang kita warisi turun-temurun, yang mana ia berdasarkan tajribah. Tajribah ni maksudnya kita panggil pengalaman, kan, pengalaman dalam pembuatan ubat. Contohnya, saya dapat satu petua tradisional, perubatan Cina. Perubatan Cina, kan, Cina ni umur dah tahu lah dah. Saya pun dapat daripada saudara juga, kan, cerita
Dia jumpa satu orang Cina ni yang umur dia 100 tahun macam tu lah. Kan, bagi yang bagi ubat dekat dia cara herba. Kan? Dia antara contohnya ni lah, maksudnya perubatan tradisional untuk mengubati kencing manis umpamanya. Ini kita panggil yang tradisional. Kan? Dia hanya menggunakan daun daripada pokok yang dinamakan sebagai pokok sambung nyawa dalam istilah bahasa Melayu kita lah. Kan? Kalau kita Google, mungkin kita dapat lah, saya tak Google lagi. Kan? Cumanya pokok tu nama dia pokok sambung nyawa, tak tahulah. Ini nama orang Melayu yang bagi nama pada pokok ni. Kan, dia bukan maknanya boleh memanjangkan umur kita, menyambung nyawa kita, bukan macam tu maksud dia. Tapi nama pokok tu, kan, dikata Cina tu lah. Kan, Cina yang sincere macam tu lah. Kan? Dia kita ambil 7 helai daun, kan, tak tahulah 7 helai. Orang kata 7 helai, kita pun 7 helai lah. Maka direbuskan 8 helai ke 9 helai. Ini semua berdasarkan pengalaman, kan, tajribah. Kan, mungkin 8 helai ke 6 helai ke. Daun tadi direbus, kan, contohnya air 1 liter jadi setengah liter rebus, kemudian diminum sebelum tidur 2 sudu sahaja sebelum tidur, kan, kemudian pagi bangun 2 sudu. Ini contohlah, maksudnya untuk mengubati penyakit kencing manis bagaimana yang dikatakan lah. Jadi maknanya wallahu taala alam. Jadi maknanya kawan yang mengamalkan ni pun dia alhamdulillah lah, masa dia kencing manis dia dah. Tapi kena pantang jugalah. Kita makan ubat pun, ubat apa pun yang kita makan, kita mesti berpantang lah. Pantang maknanya kita tak makan benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat tadi. Kan? Maksud dia gitu. Jadi kalau kita makan ubat tapi tak pantang pun, bila nak lega? Begitu. Ya? Jadi itu satu contoh lah. Itu satu contoh. Maknanya kan, perubatan tadi. Yang mufradat. Dia tidak murakabat. Dia hanya diambil dengan dia, cuma guna air saja. Itu dia panggil mufradat. Dia tak campur masuk yang masuk kan, setengah dia masuk benda tu, masuk gula ke, masuk kopi ke, masuk apa ke. Tak, dia tak campur-campur. Dia tak murakabat, dia hanya mufradat. Jadi Nabi SAW dan para sahabat mereka menggunakan ubat-ubatan yang mufradat ni, maksudnya tak campur apa. Contohnya abu soda. Abu soda kan, sama dia kunyah macam tu, ataupun dia ambil minyaknya, ataupun diminum air rebusannya, kan, macam tu saja. Tidak bercampur itu, tak bercampur ini, kan. Tak dijadikan berbagai bahan menjadi satu adunan, tidak. Kan? Wa rubbama adhafu ila al-mufrad ma yu'awinuhu. Dan kadang-kadang mereka menambah sesuatu itu kepada ubat itu yang boleh menambah kebaikan pada ubat tersebut. Contohnya tambah air ke apa ke, kan. Tambah sedikit. Contohlah umpamanya tambah apa nama cengkeh ke apa ke, kan. Itu semua berdasarkan tajribah, percubaan, kan? Ataupun eksperimen. Tajribah ni eksperimen lah. Jadi para doktor pun untuk menghasilkan satu-satu ubat, jadi mereka kena buat eksperimen dulu. Contohnya kita kata ubat COVID, kan, vaksin yang kita cucuk ke tubuh kita ni, maknanya kan, virus tadi, maknanya untuk melawan virus COVID kalau diserang kita lah, kan. Tapi maknanya benda itu pun hanya usaha sajalah. Tak sepatutnya dia akan kuat melawan virus tadi, tak sepatutnya, sebab ada bukti yang menunjukkan bahawa ada yang lepas cucuk akhirnya meninggal dan sebagainya. Itu sampai masa dia meninggal lah, matilah. Kita hanya ikhtiar usaha, kan, kita ikhtiar dan usaha. Cumanya pihak kesihatan ni mereka bertanggungjawab melakukan eksperimen, berbagai eksperimen untuk menjaga nyawa kita lah, supaya tidak mudarat dengan vaksin tadi umpamanya. Jadi pada buat kajian demi kajian, maka mereka dapati bahawa dengan dos yang begini dia mampu untuk melawan virus sekian begitu, ya. Jadi kadang-kadang mereka menambah pada mufrad itu sesuatu yang boleh menguatkannya, menambah kekuatan dia, ataupun yang boleh boleh merendahkan dia panggil tahap kekuatan sesuatu sakit tu lah. Tahap kekuatan dia panggil sakit tu, dia boleh mengurangkan, kan, gitu. Wa hadha ghalib at-tibb al-umam ala ikhtilaf ajnasiha min al-arab wa turk wa ahli al-bawari qatibatan. Dia kata Ibn Qayyim rahimahullah taala, inilah dia kebiasaan perubatan segala umat, perubatan umat-umat terdahulu macam ni, ya, yang mereka tu berbagai-bagai jenis bangsa, kan, daripada bangsa Arab, daripada bangsa Turki,
dan daripada orang-orang pedalaman yang tinggal di bukit-bukit bukau, di dalam hutan dan sebagainya. Ya, mereka masing-masing ada ubat-ubat yang tertentu, herba-herba yang tertentu yang mereka warisi ilmunya turun-temurun lah. Ya, sebagainya kalau lukanya digunakan daun-daun sekian-sekian, maka ditumbuk-tumbuk daun tersebut, ditampal-tampal pada tempat luka tadi, maka luka tadi akan terhenti darah dia, akan bertangkuk kembali. Ini semua dipanggil eksperimen ataupun tajribah. Ya kan? Tajribah apa nama? Demi tajribah, eksperimen demi eksperimen, maka dia dapatlah hasil ubatan yang berkesan. Kan? Sama ada dari sudut dos dia, dos kan, penggunaan dos tu. Kalau berlebihan menggunakannya, maka dia akan mendatangkan kemudaratan. Tapi kalau kurang guna dia, maka dia tak ada manfaat apa untuk kesihatan ataupun untuk menghilangkan penyakit. Jadi dia kena dos yang tepat lah. Begitu maksud dia. Okey. Wa inna ma uniya bil murakkabat. Hanya sahaja kata Ibn Qayyim rahimahullah taala, bangsa yang suka menggunakan ada berbagai adonan daripada berbagai bahan tadi untuk menjadi satu ubat. Ubat bagi satu penyakit adalah bangsa Rom ataupun bangsa Yunan. Bangsa Rom dan bangsa Yunan ni, mereka ni mencampuri berbagai bahan ubatan untuk mengubati satu penyakit. Jadi mereka ambil dos sekian, bahan sekian, 2-3 bahan ke, 4-5 bahan ke, kan, yang herba ke apa ke, mereka adunkan dia. Ya, tak tahulah bermasak ke apakah, contohnya lah, kan, sehingga ia menjadi ubat untuk satu penyakit. Ini berbeza dengan orang Arab dia guna satu bahan je. Ya, bangsa Rom dan Yunan dia guna banyak bahan. Kan, sebab tu kalau kita beli ubat kan, betul ubat kan, dia tulis macam-macam istilah saintifik kan, di botol kan, ada 3-4 senarai. Jadi kita tak boleh baca pun, sebab tulisan dia kecil kan. Jadi kalau kita baca pun mungkin kita tak faham pun. Yang penting kita pergi farmasi, dia beritahu ubat ni ubat demam, ubat ni ubat batuk, kan, ubat ni ubat sakit tekak dan sebagainya. Jadi dia kata minum ubat ni 3 kali sehari, sekali minum, dia panggil 3 ml ataupun 2.5 ml. Dia beritahu kita macam tu kan. Dan berdasarkan ilmu yang telah dia belajar, kan, dan dia belajar melalui tajribah ataupun eksperimen orang-orang yang terdahulu lah dalam bidang tersebut. Itu maksudnya. Dan kata Syekh Ibn Qayyim di sini rahimahullah taala, dan kebanyakan ubatan India, ubatan Al-Hind, yakni ubatan India lah, mereka menggunakan dengan al-mufradat, iaitu satu bahan saja. Macam orang Arab juga, mereka tak campur-campur bahan tadi kan untuk jadi satu ubat bagi satu penyakit. Kemudian katanya lagi rahimahullah, wa qad ittafaqa al-atibba'u, dia kata para doktor ni telah bersepakat ala annahu mata amkana at-tadawi bil ghidha'i la yu'dal anhu ila ad-dawa. Kan? Para atibba, para doktor ni bersepakat bahawa selama mana mungkin kita berubat diri kita dengan memakan makanan yang berkhasiat umpamanya. Kan? Makan yang tu okey, kita akan stabilkan kesihatan kita dengan makanan tadi. Dengan makanan. Contohnya kalau kita demam ke apa kan, kita tak boleh makan benda-benda yang boleh mendatangkan panas dalam badan kita apa semua kan. Macam itulah. Jadi kadang-kadang orang tua-tua ni masa dia cakap macam tu sebab tajribah dia kan. Makan buah-buah yang panas, contoh buah anggur ke kan, dia akan datang panas dalam dan sebagainya, begitu contohlah. Ya. Jadi selama mana kita boleh mengubat diri kita dengan pemakanan. Makan. Ya. Contohnya dia orang kata makan bali rebus untuk sejukkan badan, turunkan suhu badan umpamanya kan. Jadi maknanya digunakan itu yang didahulukan sebelum menggunakan ubat-ubatan yang lain. Itu sepakat para atibba. Kan? Ambil pemakanan yang baik tadi, ya kan? Saya dapat satu link maknanya kalau orang ada batu dalam hempedu, contohnya, kan, batu dalam hempedu. Jadi biasa berlaku kan, kalau doktor maknanya hospital dia akan operate. Dia kata dia mana jalan dia, kita akan operate, kita akan buang hempedu tadi. Okey, tapi di sana ada jalan tradisional, kan, yang menggunakan lemon, jus apple hijau tu kan,
Ada link yang saya dapat tu maknanya, dan tajribah dan eksperimen telah dibuat oleh sahabat saya sendiri, alhamdulillah, kan, family dia. Jadi dia makan, dia buat macam tu. Ada saya baca sekali lalu, saya dah tak ingat, tapi nak bagi tahu macam tu. Kan, jadi cara perubatan dia begitu untuk menghancurkan, mengeluarkan batu dalam empedu tadi. Sehingga akhirnya dia amalkan macam tu, akhirnya bila dia buang air besar, jadi batu-batu kecil ni akan keluar batu dia, sebab dia sakit dalam batu dalam empedu, dia sakit senak, dia jadi senak macam ni lah, kan, perut dia tadi, kan, begitu. Jadi akhirnya tak perlu operate, tak perlu dibedah dan dibuang empedu tadi. Kerana Allah Ta'ala jadikan empedu dalam tubuh badan kita ni sebagai satu benda yang ada fungsi dia, bukan saja Allah Ta'ala jadikan dia macam tu saja. Tapi selama mana boleh kita jangan hilangkan dia daripada tubuh kita, maka kita ikhtiar. Jadi alhamdulillah, sahabat saya pun jadi dah sihat. Kan, dengan sebab link yang dapat tu pun doktor juga yang bagilah. Doktor kata tak payah operate lah. Cuba dengan perubatan yang begini, gunakan lemon, jus lemon, jus apple hijau tu kan. Tu di antara dia lah, tapi saya dah lupa dah, saya dah baca dan saya masih simpan dia punya link tu. Kalau siapa-siapa nak boleh minta dekat saya, insya-Allah saya forwardkan. Jadi boleh kita cubalah insya-Allah. Jadi sebelum dibuang empedu tu kan, mana di tubuh kita, kerana bila dibuang tu dah jadi macam, yalah memang doktor dia tak, pengalaman dia begitu, tajribah dia macam tu, jadi sebaiknya lah kan, jangan dibuang dahulu lah, usaha dulu, ikhtiar insya-Allah. Ada jalan yang lain, maka kita laksanakan jalan yang lain. Kita tidak taksub pada satu-satu jenis perubatan kan, begitu. Jadi wa mata amkana bil basit la yu'dan anhu ila al murakkab. Selama mana kita boleh menggunakan ubatan yang ringan ni, seperti pemakanan yang sihat tadi kan, minum jus apple hijau tadi, lemon kan, madu lebah ke apa ke kan. Jadi maknanya kita tidak tinggalkan, kita guna yang tu dulu sebelum kita kalau tak boleh, yang tu tak jalan juga, tak ada juga, barulah kita berpindah kepada al-murakkab. Ini al-murakkab dia ubatan yang diadun daripada berbagai jenis bahan tadi kan, untuk menghilangkan penyakit tadi dengan ikhtiar lah, begitu. Qalu, kata para tabib ya, wa kullu da'in qudira ala daf'ihi bil aghdhiyah wal himyah lam yuhawal daf'u bil adawiyah. Setiap penyakit, kata dia, kata ulama atibba tadi, para tabib, setiap penyakit yang kalau boleh digunakan dengan mengambil pemakanan yang sihat tadi, yang boleh menghilangkan penyakit dengan pemakanan tersebut dan menjaga tubuh kita tadi, maka kita tidak berpindah kepada menggunakan ubat-ubatan. Itu kata para tabib. Jadi ubat-ubatan tadi yang kedua lah, begitu. Qalu, mereka berkata lagi, wala yanbaghi lit-tabib ayyula'a bi saqi al-adwiyah. Tidak sepatutnya bagi seorang doktor terus bagi orang makan ubat tadi. Tak sepatutnya begitu. Kan? Bi saqi al-adwiyah. Kan? Fa inna ad-dawa'a, kenapa? Karena ubat itu idza lam yajid fil badan da'an, kalau dia tidak mendapati penyakit yang sesuai dengan ubat itu, yuhalliluhu. Maknanya ya, penyakit ubat yang boleh mengubati penyakit itu kan, atau wajada da'an la yuwafiquhu, ataupun dia dapati penyakit yang tak sesuai dengan ubat itu, atau wajada ma yuwafiquhu kan, ataupun dia ubat itu memang sesuai untuk penyakit itu tetapi dengan dos yang berlebihan kan, ataupun kaifiat pemberian dos tadi, sama ada 2 kali sehari atau 3 kali sehari kan, tashabbaha bi sihhati wa abatha biha, dia akan merosakkan kesihatan pula. Tak boleh semata-mata sakit terus kita, sebab tu kita tak digalakkan terus pergi beli ubat kalau kita sakit kan. Kita rasa kita demam, kita beli ubat, tak tahu sakit apa lagi, terus minta beli ubat demam. Makan bertambah demam. Kena cek dulu apa semua tadi kan. Begitu. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala lagi, wa arbabut tajarub min al-atibba tibbuhum bil mufradat ghaliban. Jadi maknanya yang pakar ya, tabib yang pakar ni ya, kebiasaannya ubatan mereka adalah dengan mufradat. Contohnya ubat homeopati kan. Homeopati dia ekstrak daripada satu jenis herba
kan? Homopati ni, homopati. Ini kebiasaan begitu. Ini maksudnya yang pakar arbabut tajarub, maksudnya orang yang dah selalu sangat dia ada pengalaman tadi, eksperimen dia kerap, dia buat eksperimen begini sehingga dia dapat natijah yang terbaik. Kebiasaannya mereka menggunakan dengan al-mufradat, yakni ubat yang tidak diadun daripada berbagai bahan. Ya. Wahum ahadu firaq at-tib al-thalath. Mereka dia kata adalah satu daripada tiga puak tabib lah, ahli perubatan tadi. Kemudian والتحقيق في ذلك, dan yang pastinya pada demikian itu, ya, أن الأدوية من جنس الأغذية, bahawa kan ubat-ubat yang sepatutnya yang terbaik tadi adalah daripada jenis makanan ataupun pemakanan kita. Contohnya kita makan bawang putih, umpamanya. Bawang putih juga jadi ubat kan. Jadi sebagai orang tajribah, pengalaman orang. Dia makan bawang putih, dia boleh mengubati buasir dia, umpamanya. Ada kita ubat-ubat tradisional kan, yang diwaris turun-temurun lah. Cuma tak boleh makan dalam dia panggil dalam dos yang banyak lah. Dia boleh mendatangkan mudarat pula. Begitu. Maka kata Syekh ini, fal ummatu wa ta'ifah allati ghalibu aghdhiyatiha bil al-mufradat. Maka umat ataupun golongan ataupun kumpulan yang kebiasaan makanan mereka adalah yang mufradat tadi. Ya, makanan mereka yang jenis mufradat yang tidak bercampur sana. Macam kita ni kan, orang Melayu ni makan macam-macam campur kan. Contoh satu hidangan macam-macam ada, betul tak? Kita ada sambal belacan, kita ada apa lagi? Kita ada masak lemak, kita ada kari, kita ada sayur kangkung dan macam-macam kan. Kita ada ikan kering, kita ada ikan pekasam. Kadang-kadang dalam satu hidangan tu sampai kan 5-6 jenis lauk kan bila kita makan tadi. Kan, adapun orang Arab dia makan roti dengan kuah dia. Kuah ataupun kacang ataupun dal dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau atau kumpulan ataupun manusia yang makanan dia hanya daripada mufradat, kan, tak tak bercampur macam-macam bahan tadi dalam pemakanan dia, amraduha qalilatun jiddan, penyakit mereka amat sedikit. Penyakit mereka amat sedikit. Jadi kita orang Melayu ni penyakit banyak kan. Macam-macam penyakit. Dan penyakit yang sinonim dengan orang kita pada kencing manis, darah tinggi, ya kan? Apa lagi? Sakit jantung, kan? Buah pinggang. Itu semua ada kaitan adik-adik tu kan? Ada kaitan. Yang paling menakutkan kanser lah. Nasallallahu al-afiyah. Kan? Kanser yang paling menakutkan. Jadi, yalah kita tengok pemakanan kita macam-macam kan? Sebab kita nak makan. Kadang-kadang makan yang belacan, budu, cincalu, kan? Benda-benda yang lama yang diperam tadi kan? Begitu. Jadi watibuha bil mufradat juga, dan ubatan dia pun dengan mufradat jugalah, dan daripada satu bahan saja dia ambil jadikan ubat. Wa ahlul mudun, dan penduduk di bandar, alladzina ghalabat alaihimul aghdhiyah al murakkabah, yang mana penduduk di bandar ni mereka ni makanan mereka ni dalam hidangan mereka ni macam-macam ada hidangan. Kan? Yahtajuna ila al-adawiyyah al-murakkabah. Mereka berhajat kepada ubat-ubatan yang murakkab tadi, yang diadun daripada berbagai-bagai bahan untuk dijadikan ubat bagi satu-satu penyakit. Wa sababu dhalika, dan sebab demikian itu kata Syekh rahimahullah, anna amradahum, bahawa penyakit-penyakit mereka fil ghalibi murakkabatun. Kebiasaannya penyakit depa ni murakkab. Kan? Ada sakit tu dia sakit satu dalam dua, kan? Tiga dalam satu ke apa ke? Contohnya sakit apa dalam tubuh badan, satu badan kita. Satu badan orang tu, satu badan dia ada tiga penyakit contohnya. Dia ada jantung, sakit jantung, dan dia ada kencing manis juga, dan dia ada darah tinggi juga, kan? Dan dia ada gout juga. Macam-macam penyakit dalam satu badan tadi kan. Penyakit dia murakkabah. Dia berhajat kepada ubat yang murakkab lah. Ubat yang macam-macam. Sebab tu kita tengok orang yang darah tinggi kan, dia makan ubat, sekali makan apa? Macam secekak tu ubat kan. Warna-warni ubat dia tadi. Dia kena makan.
kena telan minum air. Kan? Itu pun kalau dia tak pantang, dia maksud dia tak stabil juga. Sebab apa? Sebab bila kena penyakit macam tu, kita kena berpantang je lah. Jaga makan kita lah. Yang terbaiknya kalau kita rajin-rajin berpuasa kan. Begitu tinggalkan makanan-makanan yang beracun. Apa dia makanan yang beracun tadi? Kita tahu tu. Biasanya yang sedap lah. Contohnya gula putih. Ya kan? Gula putih. Kalau kita boleh tinggal gula putih ni, mana insya-Allah kita akan jadi ke arah lebih baik lah. Gula putih, susu pekat manis. Bukan susu sebenarnya tu. Kelapa sawit yang diproses jadi macam krima kan. Manis. Memang sedap lah manis. Cicah dengan roti canai. Kan? Lagi maknanya kan. Macam tu. Susu. Susu pekat manis tu lah. Dia panggil. Bukan susu sebenarnya. Krima pekat manis tu kan. Jadi fal-adawiyatul murakkabatu anfa'u laha, maka ubat-ubat yang murakkab ni bermanfaatlah untuk mereka. Wa amradu ahli al-bawadi was-sahari mufradah, dan penyakit-penyakit orang-orang pendalaman ni, ya kan, yang tinggal di tengah-tengah di pucuk-pucuk bukit dan di padang pasir semua tadi kan, penyakit mereka ni mufradah, sejenis ya, mungkin sakit kepala saja ke, satu penyakit ya. Fayakfi fi mudawatiha, dan memadai dalam mengubatinya al-adawiyah al-mufradah, oleh ubat-ubat yang mufradah tadi, yang sejenis saja. Kata Syekh, fahadha burhanun, maka inilah dia bukti yang jelas bihasbi sana'ati at-tibbiyah, mengikut menurut ilmu kedoktoran, kan? Itu dia. Kemudian kata Syekh lagi, wa nahnu naqul, dan kita katakan, inna hahuna amran akhar, di sana ada perkara yang lain. Nisbatu tibbil atibba ilaihi, ya, iaitu penisbahan perubatan para doktor tadi kepadanya, kan nisbatu tibbil turqiyah wal kepada Nabi sallallahu, kan nisbatu tibbil turqiyah wal ajais ila tibbihim, mana ya, seperti mana perubatan at-turqiyah. Turqiyah ni mereka yang menggunakan berbagai-bagai herba tadilah, dengan murakkabah tadi, wal ajais, dan orang-orang awam dalam perubatan mereka. Ya, baik. Wa qad i'tarafa bihi huzzaquhum wa immatuhum, yang mana ini telah diakui oleh orang-orang yang bijak di kalangan mereka lah, para rekan mereka ini, para atibba dan para ketua mereka lah, yang hebat di kalangan mereka. Fa inna ma 'indahum min al-'ilmi bit-tibbi minhum man yaqul, kan, sesungguhnya apa yang ada di sisi mereka daripada pengetahuan tentang perubatan, ya, di antara mereka ada yang berkata, perubatan apa dia? Huwa qiyasun. Perubatannya adalah kiasnya, analogi. Ya kan? Kias. Okey, kalau sakit macam ni, dikiaskan dengan sakit ni, maknanya guna ubat ni. Wa minhum man yaqulu huwa tajribah. Dan sebagian mereka mengatakan bahawa perubatan itu adalah eksperimen. Tajribah, pengalaman. Dia buat kajian, eksperimen, lepas tu eksperimen, akhirnya dia dapat satu keputusan. Wa minhum man yaqulu, di antara mereka ada yang mengatakan ubat itu al-ilhamat, at-tib itu, perubatan itu adalah ilham yang Allah berikan. Wa manamat, dan mimpi-mimpi dalam tidur, baru mimpi dapat ubat. Wa hadsun sa'ibun, dan firasat, dan kebijakan lah maksud dia, kan, yang tepat. Dan di antara mereka ada yang berkata, ilmu perubatan itu ukhidha kathir minhu minal haywanat al-bahimiyah. Ilmu perubatan ni kebanyakan diambil daripada haiwan-haiwan, ya, sebagaimana yang kita saksikan kepada sananir, macam kucing hitam tadi, idza akalat dhawatis sumum, apabila dia memakan haiwan-haiwan atau serangga yang beracun, ya, macam mana nak berubat diri dia? Ta'midu ila siraj, dia akan pergi cari as-siraj, jadi lampu, ya, fatalagha fi zait, maka dia akan jilat minyak lampu tadi, tatadawa bihi, dia berubat dengannya, kan. Begitu. Saya juga pernah perhatikan namanya kucing kan. Kucing kadang-kadang dia makan rumput, dia makan rumput. Ada rumput yang dia kunyah makan. Tak tahulah dia berubat ke apa, wallahu a'lam. Wa kama ru'yatil hayyat, begitu juga sebagaimana telah dilihat kepada beberapa ekor ular, idza kharajat min butunil ardi, bila dia keluar daripada lubang tanah tu, ular tu, wa qad 'ashiyat
absaruha, yang mana mata dia tadi bila keluar dalam lubang mata jadi gelap lah, tak nampak. Dia ta'ti ila waraqiz razianj, dia pergi ke daun razianj. Daun razianj ni kalau kita google kan, tulis dalam bahasa Inggeris dia fennel, F-E-N-N-E-L. Boleh google dia punya image dia, ataupun google dalam Wikipedia. Apakah dia razianj itu? Dia akan keluar dalam bahasa Inggeris fennel, jenis pokok macam ada beradik carrot, ada beradik carrot juga tapi ada warna putih pokok tu, macam lobak macam tu, kan? Jadi ular ni akan pergi kepada daun tu, dia akan tenyeh-tenyeh mata dia di situ. Fatumiru uyunaha alaiha, dia akan tenyehkan mata dia tadi kepada pokok tadi, untuk menghilangkan gelap mata dia tadi, selaput mata dia apa-apa, begitu. وكما عهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه. Dan sebagaimana telah disaksikan kepada burung, jenis burung yang terjun, yang menjunam ke dalam air laut ketika dia rasa suhu badan dia tu tak stabil dan sebagainya, kan? Dia pun terjun untuk ke laut tadi untuk menstabilkan tubuh badan dia tadi. وأمثال ذلك مما ذكر في مبادئ الطب, dan contoh-contoh seperti demikian itu disebut di permulaan ilmu perubatan lah, begitu. Baik, wa aina yaqa hadha, kata Ibn Qayyim di sini rahimahullahu taala, wa aina yaqa hadha wa amsaluhu min al-wahy alladhi yuhihi Allah ila rasulih sallallahu alaihi wasallam bima yanfa'uhu wa yadurruhu. Kan? Dia kata bagaimana mungkin teori kedoktoran seperti ini boleh dibandingkan dengan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, daripada apa yang memberi manfaat dan apa yang memberi mudarat. Fa nisbatu ma 'indahum min at-tibb ila hadha al-wahy, maka penisbahan, perbandingan apa yang ada di sisi mereka daripada ilmu perubatan itu dengan wahyu yang Allah Taala turunkan adalah seperti perbandingan apa yang ada di sisi mereka daripada segala ilmu ilmu yang telah diturunkan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Di mananya tak samalah ilmu perubatan yang diturunkan oleh Allah Taala kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam dengan ilmu perubatan para doktor tadi yang mereka bersandar kepada eksperimen-eksperimen tertentu. Ya. Baik, balha huna min al-adawiyah, bahkan di sana ada ubat-ubatan, ada ubat-ubat allati tashfi min al-amrad, yang ubat-ubatan yang boleh mengubati berbagai penyakit, ma lam yahtadi ilaiha uqul akabir al-atibba, yang mana akal cerdik pandai tabib ni, para pakar dalam perubatan ni, ilmu perubatan ni, akal dia pun tak boleh sampai, tak boleh fikir. ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم. Maknanya, yang mana ilmu mereka tak sampai ke situ, dan pengalaman eksperimen mereka dan kiasan mereka itu tak sampai kepada ubatan tersebut. Min al-adawiyatil qalbiyah, daripada ubat-ubatan jiwa. Al-qalbiyah ni ubat jiwa ni, hati. Kan? Maksudnya ubat, segala ubat yang berkaitan dengan hati, wal ruhaniyah, dan jiwa tadi, ruhaniyah. Wa quwwatil qalb, kekuatan hati. Wa i'timadihi 'ala Allah, maksudnya pertautan dia dengan Allah Taala yang begitu kuat. Wa tawakkuli alaihi, tawakal dia kepada Allah Taala, wal iltija ilaihi, dan kembali dia kepada Allah Taala, berlindung dia dengan Allah Taala. Wa intirah wal inkisar baina yadayhi, yang mana dia menjatuhkan, menyerahkan diri dia bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhallul laha, dan dia menghinakan diri dia lahu, bagi Allah Taala. Was sadaqah wad du'a, dengan sedekah, dengan doa, dengan taubat, dengan istighfar, dengan berbuat baik kepada makhluk, menolong orang-orang yang dalam kesusahan, ya kan? Apa nama lagi? Fa in hadhihi al-adawiyah, sesungguhnya ini semua adalah ubat. Ini semua adalah ubatan. Ubat ni, sedekah ubat, doa ubat, bertaubat ubat, istighfar ubat, berbuat baik kepada makhluk ubat, menolong orang yang dalam kesusahan, kesempitan adalah ubat. Yang mana qad jarrabatha al-umamu ala ikhtilafi adyaniha wa milaliha. Yang mana semua orang dah
Cuba ni. Dah cuba ni berbuat baik kepada orang. Bila kita buat baik kepada orang, akan dibalas baik. Walaupun orang tu orang kafir, dia akan dapat kebaikan di dunia lah. Di akhirat tak lah. Gitu. Fawajadu laha min at-ta'thir, dia akan dapat rasa kesan positif tadi. Sebab tu sebahagian orang kafir tadi, mana dia sangat berbuat baik kepada mak ayah dia. Kalau dia tahu dia buat baik pada mak ayah, dia akan dapat hidup, kehidupan dia akan lapang begitu. Dunia ajalah. Akhirat taklah sebab dia orang kafir. Begitu. Kemudian fawajadu laha min at-ta'thir fi syifai, mereka dapat kesan dalam kesembuhan. Ma la yasilu ilaihi ilmu a'lamil atibba, yang mana orang yang paling pakar dalam bidang perubatan tidak sampai pada ilmu ini. Okay. Wala tajribatu, begitu juga eksperimen yang dia buat dan kiasan yang dia buat. Kata Syekh lagi rahimahullah, wa qad jarrabna nahnu, kami telah mencuba, wa ghairuna, dan selain kami telah mencuba, min hadha, daripada ini cara tadi dengan berubat dengan amalan-amalan soleh tadi, umuran kathirah, banyak perkara kami telah cuba. Wa ra'aynaha taf'alu ma la taf'alu adawiyatul hissiyah, dan kami lihat dengan mata kepala kami bahawa ubat-ubatan yang ruhiyah tadi, ya, ia maknanya menjadi sebagaimana ubatan yang mana ubat-ubatan yang dimakan tadi tak jadi. Ubat hissiyah ni macam ubat tadi lah, telan ubat tadi tak jadi. Tapi ubat ruhaniyah ni jadi. Subhanallahil azim. Kami dah cuba, dan orang lain pun dah cuba, kata dia. Bal tasiru al-adawiyatul hissiyah indaha bimanzilatil adawiyatul ruqyah 'inda al-atibba. Ya kan? Dia hanya jadi ubat-ubat macam tu lah, ubat makan pagi, tengah hari, petang. Ubat yang ada sistem makan lah. Ya kan? Ambil yang ni sebiji, yang ni 2 biji, yang ni 3 biji, ya kan? Waktu pagi lepas makan ubat, tengah hari makan ubat, malam makan ubat. Pakcik kena makan ubat sampai pakcik mati. Dan itu nasihat doktor kepada orang sakit ni lah. Macam mana darah tinggi apa semua. Pakcik nak kena makan ubat sampai bila? Pakcik kena makan ubat sampai pakcik mati. Kan? Nah, begitu. Jadi maknanya ubat tu tidak menyembuhkan terus lah. Dia hanya bertahan sajalah. Dan dia hanya bertahan. Nasallallahu al-afiyah. Ya, nasallallahu al-afiyah di dunia wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Doa minta kepada Allah Ta'ala jauhi daripada segala penyakit-penyakit yang mudarat, yang bahaya ni kan. Adapun sakit-sakit biasa ni kena juga orang beriman, sakit urat, sakit lutut dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kafarah, penyucian bagi dosa-dosa kita lah. Kan? Allah nak cuci dosa kita, sebab tu Allah kenakan kita sakit tu sakit ni. Tapi kita berdoa lah supaya Allah beri kepada kita kesihatan yang baik untuk kita dapat terus beribadah, memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk mendapatkan darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala di akhirat nanti. Baik. وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجا عنها. Ini berlaku di atas kanun, ketetapan hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijaksanaan, kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Yang ia tu berlaku tidak keluar daripada hikmah Tuhan tadi. Ada hikmah sebaliknya. Ya, orang yang rajin bersedekah, dia akan dapat rasa kelapangan dalaman. Dia akan rasa kelapangan jiwa, ketenangan, kekuatan, dia rasa macam tu. Umpamanya bagi orang dia berubat dengan bersedekah. Dia jaga kesihatan dia perbanyakkan sedekah. Minta Allah Taala beri kepada kesihatan yang baik, bertawassul dengan amalan soleh hadir di samping dia inginkan pahala akhirat, maka dia akan dapat dunia dan akhirat. Lakinnal asbab mutanawwi'atun, tetapi sebab-sebab ni banyaklah, sebab-sebab penyakit ni banyak sangat. Begitu. Okay? Jadi sebab-sebab kesembuhan pun banyak juga. Kita kena ambil sebab lah kesembuhan tadi. Sebab tu kata Syekh, fa innal qalba mata ittasala bi rabbil alamin. Sesungguhnya hati ini apabila dia berhubung dengan Tuhan sekalian alam, dia berhubung dengan Tuhan sekalian alam, wa khaliqid da'i wad dawa,
pencipta penyakit dan ubat. Wa mudabbirut tabi'ati, yang menguruskan tabiat alam ni, tabiat manusia, tabiat alam ini. Wa musarrifiha ala ma yasha', yang melakukannya mengikut kehendak dia. Kan? Kalau hati kita berhubung dengan Allah Ta'ala tadi, kanat lahu adawiyatun ukhra, maka jadilah baginya, bagi hati itu, adawiyah, ubatan yang lain. Ghairul adawiyah allati yu'aniha al-qalbul ba'id minhu al-mu'rid anhu. Maksudnya, dia bagi dia jadi ubat. Tidak seperti orang yang berpaling mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada ubat bagi dia lah. Dia orang yang mengingati Allah Ta'ala jadi ubat bagi dia. Ya. Sebab tu saya baca dalam kisah-kisah salafus salih. Saya tak ingat lah siapa syekh. Di mana orang alim ni, dia mengidap satu penyakit, yang penyakit dia kena potong kaki. Kena potong kaki. Ini saya dengar dalam muhadharah, tak ingat lah ceramah siapa syekh mana, saya dah lupa. Kan? Jadi tabib ni kata, awak kena makan ubat sekian-sekian lah untuk menghilangkan rasa sakit, bius. Macam kita bius lah, dia kena minum sekian-sekian ubat untuk hilang rasa sakit, nak potong kaki. Maka syekh ni kata, tak payah. Kan? Aku baca Quran. Apabila kau tengok muka aku dah merah, dah berubah bila baca Quran, maksudnya dengan penuh kekhusyukan, dia dah khusyuk, dia dah tenggelam dengan nikmat, dalam nikmat baca Al-Quran dan menghayati Al-Quran tadi, masa tu kau potong kaki. Subhanallah al-azim. Ini saya dengar daripada ceramah, kan, syekh mana saya tak ingat, saya tak tengok pun dalam dia punya fakta dia daripada mana riwayat dia kan. Tapi saya dengar, saya ingat belasan tahun yang lalu, puluhan tahun dah, kurang 20 tahun lebih lah saya dengar cerita ni. Kan, jadi saya ingat macam tu. Kan? Nak cerita tentang itulah nikmat mereka tadi dengan Al-Quran macam tu kan. Jadi Al-Quran tu jadi macam ubat. Kan? Ubat bius. Ubat bius. Baik. Jadi dia ubat hati. Tak sama seperti orang yang berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waqad ulima anna al-arwaha mata qawiyat. Sesungguhnya telah diketahui bahawa ruh kita ni, jiwa kita ni, bila dia kuat, wa qawiyatin nafsu wat tabi'ah, dan jiwa kita, tabiat kita kuat, ta'awana, kedua-duanya akan saling bertolongan ala daf'id da'i wa qahri, akan saling bertolongan untuk menolak penyakit dan mengalahkan penyakit tadi. Ruh dan badan tadi bersatu. Fa kaifa yunkaru liman qawiyat tabi'atuhu wa nafsuhu. Macam mana kita nak mengingkari orang yang memang kuat jiwa dia tadi? Ya? Wa farihat biqurbiha min bari'ah, yang mana dia ni gembira, seronok dengan berdekatan ataupun mendekatkan diri dengan Tuhannya. Ya? Wa unsiha bihi wa hubbiha lahu, dan kecintaannya kepada Tuhannya, wa tana'umiha bi dzikri, dan dia merasa nikmat yang teramat apabila dia berzikir, menyebut, mengingati Tuhannya. Ya, nak sampai darjat ni lah, maqam ni dahsyat lah. Maqam kita ni rasa nikmat ingat Allah Ta'ala. Oi. Ya kan? Macam mana ni? Kita kena berdoa, mintalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita maqam itu. Maqam rasa nikmat yang teramat dengan mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah Ta'ala, hati akan, jiwa akan jadi tenang, jadi tenteram. Ya? Wansirafi quwaha kulliha ilaihi, yang mana dia palingkan segala kekuatannya itu kepada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jam'iha alaihi wa isti'anatiha bi wa tawakkuliha alaihi, kan, dia bertawakal ke atasnya, kata Allah Ta'ala, ayyakuna dhalika min akbaril adawiyah. Kan, bahawa jadilah demikian itu baginya sebagai ubat yang terbesar daripada segala ubat. Ubat yang terkuat daripada segala ubat. Wa an tujiba laha hadhihi al-quwwatu daf'a al-alam bil kulliyah, yang mana kekuatan ini, dengan kekuatan ini, kekuatan jiwa ini, dia akan menolak kesakitan tadi sepenuhnya. Wala yunkiru hadha illa ajhalun nas, tidak mengingkari perkara ini melainkan manusia yang paling jahil. Wa aghlazihim hijaban, yang mana hijab mereka itu sangat tebal, tak boleh menjiwai. Tadi. Wa aktsafuhun nafsan, dan jiwa mereka yang keras. Wa ab'aduhum 'anillahi, dan orang yang paling jauh daripada Allah Ta'ala, wa an haqiqatil insaniyah, dan jauh daripada hakikat kemanusiaan.
Wa sanadhkuru insyaallah, kata Syekh di sini, dan kita akan sebut insyaallah taala sebab السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة. Kita akan sebut insya-Allah nanti sebab yang dengannya bacaan Fatihah itu dia akan menghilangkan sakit orang yang dipatuk ataupun disengat binatang berbisa yang telah diruqyah dengan surah Al-Fatihah. Maka dia bangun seolah-olah dia tak kena apa, tak kena sengat pun. Lepas-lepas baca ruqyah Fatihah tadi sembuh. Insya-Allah nanti kita akan jelaskan sebab dia tadi. Yang mana bacaan surah Al-Fatihah tadi akan menghilangkan kesakitan. Sebab dia. Maka kata Syekh di sini, fahadha naw'ani min at-tibb an-nabawi. Maka ini dah dua jenis daripada perubatan Nabi SAW. Dua jenis, apa dia? Perubatan yang menggunakan ubat-ubatan tadi, yang zahir, yang hissiyah, dan perubatan dalaman. Perubatan dalaman maksudnya pertautan kita, hubungan kita, ta'aluk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi kuat ta'aluk kita, ingat kita kepada Allah Taala tadi, maka lagi kuat kesembuhan yang kita dapat. Gitu. Kan dua jenis perubatan an-nabawi, kan? Yang hissiyah dan ma'nawi. Hissi dan ma'nawi lah. Begitu. Yang luaran dan dalaman. Energi tadi datang daripada dua perubatan. Wa nahnu bihaulillah, dan kita ataupun kami dengan kehendak Allah Taala, kuasa Allah Taala, natakallamu alaihima, kita akan bercakaplah tentang dua perkara ini, ubat yang zahir dan ubat yang batin tadi, bihasbil juhdi wat taqah, mengikut kemampuan kita lah, kan? Wa mablaghi ulumina alqasirah, dan mengikut ilmu kita yang pendek ini, wa ma'arifina almutalashiyah jiddan, dan pengetahuan kita yang sedikit, wa bidha'atina almuzdad, walakinna nastauhibu min man bi yadihi alkhair, akan tetapi kita minta pertolongan kepada yang di tangannya segala kebaikan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, wa nastamiddu min fadlihi, dan kita mohon daripada kelebihan kurniaannya, fa innahu al-azizul wahhab, maka sungguh dia maha perkasa lagi maha pengurnia, maha pemberi. Gitu. Kemudian faslun, rawa Muslim fi sahihi, faslun, cerita bahawa al-Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya من حديث أبي الزبير، daripada hadis Abi Zubair عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، daripada hadis Abi Zubair daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, annahu qala, bahawa Nabi bersabda, likulli da'in dawa'un, bagi setiap penyakit ada ubat. Fa idza usiba dawa'ud da'i, apabila kenalah oleh ubat itu akan penyakit, bara'a biiznillah azza wa jalla, maka ia sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Wa fi sahihain, dalam sahih al-Bukhari dan Muslim, daripada Atha, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifaan, Allah Taala tidak menurunkan satu penyakit melainkan Allah Taala turunkan baginya ubat. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dan dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu, min hadis Ziyad bin Ilaqah, bil hadis Ziyad bin Ilaqah an Usamah bin Sharik, daripada Usamah bin Sharik, qala radhiyallahu anhu, katanya, kuntu, adalah aku, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di sisi Nabi sallam, wa ja'atil a'rabu, datanglah orang Arab Badui, datang Arab Badui. Faqalu ya Rasulullah, maka mereka pun bertanya, ya Rasulullah, anatadawa, adakah kita kena ubat? Adakah kita kena berubat? Perlu berubat? Faqala, maka Nabi sallallahu pun menjawab, na'am, ya, ya ibadallahi tadawaw, wahai hamba-hamba Allah, berubatlah kamu semua. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak meletakkan penyakit, illa wada'a lahu shifaan, melainkan Allah letakkan bersama untuknya ubat. Ghaira da'in wahidin, kecuali satu ubat sahaja. Qalu ma huwa, kan, kecuali satu penyakit sahaja, kan, yang tak ada ubat. Mereka pun bertanya, apa dia? Qala al-haramu, kata Nabi sallallahu, penyakit tua. Kan? Kita sekarang ni umur kita macam ni kan, kita masih lagi tegak, boleh berjalan, itu pun kita dah rasa dah sikit-sikit. Bila duduk lama-lama ni, kita nak bangun, kita rasa macam jam sikit, dia tak jam terus.
Dia jam sikit. Darah ni mana perjalanan darah tu dah mula kacau. Kan? Jadi kita nak bangun, kita rasa macam kena bangun, jalan pun tak boleh nak laju-laju. Kan? Macam tu. Jadi kita sampai satu tahap umur macam ni keadaan kita. Satu tahap umur lagi macam ni keadaan kita. Kan? Ila sampailah kepada satu tahap yang kita tadi seperti kanak-kanak. Kan? Maknanya jadi kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada su'il kibar lah. Kan? Daripada umur yang tua yang menyusahkan orang lain kan. Kita minta berlindung lah. Begitu. Jadi maknanya sampai satu masa kita tak nak jalan orang lain yang uruskan kita, pakai pampers, basuh najis, ya la qadarullah, mandikan kita dan sebagainya kan gitu. Jadi maknanya hakikat dia begitulah kalau umur panjang sampai satu tahap kan. Jadi kita berdoa supaya Allah beri kepada kita kesihatan yang baik sampailah kita habis daripada dunia ni lah. Begitu. Wa fi lafz, dalam satu lafaz pula, inna Allah lam yunzil da'an, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, illa anzala lahu shifaan, melainkan Allah turunkan baginya ubat. Alimahu man alimahu, mengetahuinya oleh orang yang mengetahuinya, wa jahilahu man jahilahu, dan tidak mengetahuinya oleh orang yang tidak mengetahuinya. Okey. Wa fil musnad, dalam musnad pula daripada hadis Abi Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yarfa'uhu, hadis ya marfu', inna Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla, lam yunzil da'an, Allah tidak turunkan penyakit, illa anzala lahu shifaan, melainkan Allah akan turunkan untuknya ubat. Alimahu man alimahu, mengetahuinya oleh yang mengetahuinya, jahilahu wa jahilahu man jahilahu, dan tidak mengetahuinya oleh mereka yang tidak mengetahuinya. Wa fil musnad, dan dalam wasunan, dalam musnad dan juga sunan, wa an Abi Khizamah, daripada Abi Khizamah, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, ara'aita ruqan nastarqiha, apakah pandangan engkau ya Rasulullah, akhbirna, ceritakan kepada kami ya Rasulullah tentang ruqyah yang kami baca ni, kan, yang kami ruqyah ini, wa dawa'an natadawa bihi, dan ubat yang kami gunakan dia untuk berubat dengannya, wa tuqatan, dan pelindung-pelindung ni, nattaqiyah, kan, perisai-perisai yang kami gunakan untuk melindung diri ni. Hal taruddu min qadarillahi syai'an, adakah ia menolak takdir Allah? Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min qadarillah, ia adalah daripada takdir Allah. Tapi hadis ni isnad dia dhaif lah, isnad dia dhaif, kata Syekh Al-Adawi sini lah. Kan? Adapun kitab terjemahan Syekh Mahmud ni, mana dia sebut tentang siapa yang mendhaifkan hadis itu je lah. Dan dia sebut ada di sini, dia kata dalam sanad ada seorang yang tidak diketahui, sedangkan perawi lainnya siqah. Lihat terjemah Abu Khizamah dalam kitab Tahdhib, pada bab tersebut diriwayatkan daripada Hakim bin Hizam oleh Al-Hakim, serta disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Zahabi. Di mananya Al-Hakim dan Al-Zahabi memang sahihkan hadis ini. Jadi begitu. Dan seterusnya insya-Allah kita sambung lagi lah pada minggu hadapan biiznillah taala wa taufiqihi. Jadi kita berhenti dulu di sini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.